Kisah yang pertama pada malam ini bertajuk Tiba-tiba rasa meremang lalu tepi padang. Rupa-rupanya ada benda bertinggi atas pokok besar. Macam mana ceritanya? Kisahnya berbunyi begini. Peluang berpindah ke rumah sewa baru di Pangsapuri 5 tingkat di Bayan Lepas, Pulau Pinang memang menyeronokkan. Mana kan tidak? Lokasinya pula terletak dekat kawasan bukit yang menghijau dan cantik. Kata Azura, tuan rumah pun dah ubah suai kediaman menjadikan ia lebih selesa dan kelihatan luas. Masuk rumah dah boleh nampak balkoni. Cantik tu. Semuanya okey. Cuma masalahnya di sini hanya isu tempat parkir kerana sangat terhad. Siapa cepat, dia dapat. Selalunya tak dapat parkir lah. Terpaksa parking dekat tepi-tepi jalan. Azura dia terpaksa parking dekat tepi-tepi jalan lah, kata Azura berkongsi cerita. Pada satu hari, sekitar pukul 8 malam, dia tiba di kawasan perumahannya dan berlegar-legar mencari petak parkir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir. Malangnya tak ada pula tempat parking. Nak tak nak kena letak kereta dekat tepi jalan. Kesian. Dapat parking kat lorong tepi padang. Lorong tu cerah jugalah dengan bantuan lampu jalan. Daripada tempat saya park kereta nak ke rumah, saya perlu lalu tepi padang. Kat padang tu ada sebatang pokok yang besar dan rimbun. Tak tahulah pokok apa. Suspend juga nak lintas pokok tu. Macam-macam terfikir kat kepala. Jadi saya pun husnuzon. Baru pukul 8 malam kot. Tak ada apa-apa lah kan. Jadi saya jalan cepat-cepat. Mata ni tepat tengok rumah aja. Tak tengok kiri kanan dah, katanya. Tiba-tiba rasa meremang sebaik melintas di hadapan pokok yang besar. Dia melintas dekat pokok besar tu. Tiba-tiba dia rasa meremang. Terasa seperti ada mata yang memerhati. Tanpa berfikir panjang, Azura mempercepatkan langkah dan terus berjalan sambil tunduk dengan harapan tidak melihat apa-apa yang aneh. Tolonglah jangan nampak apa-apa. Jarak kereta nak sampai pintu masuk pondok pengawal tu tak adalah jauh sangat pun. Kalau jalan cepat, kejap je dah sampai. Yang peliknya, saya masih dekat situ, kata Azura. Masih dekat pokok tu. Jadi saya rasa panik, ujar Azura. Ketika tu juga dia melihat satu makhluk yang bertenggek di atas dahan pokok. Rambutnya panjang mencecah tanah, manakala tangan dan kaki pula terjulur panjang. Terima kasih Isya. Makhluk tu mencangkung sambil memandang dengan matanya yang bersinar macam mata anjing. Jadi apa lagi? Saya buka langkah 1000. Tapi saya masih lagi dekat situ. Macam mana saya lari pun masih kat pokok tu. Jadi saya pun dah menangis macam orang gila dah, kata Azura. Lari-lari tapi masih kat tempat yang sama. Makhluk mata anjing tu masih memandang Azura, tambahnya. Tiba-tiba dia terdengar suara suaminya yang entah dari mana muncul dekat hadapan dia. Allahu Akbar! Makhluk yang dilihatnya dekat pokok yang besar tu terus hilang. Sayang, awak cepat jalan. Tak ada apa-apa, saya kat belakang awak, kata-kata suami membuatkan terpinga-pinga sambil terus berjalan balik ke rumah. Kejadian yang berlaku sebentar tadi terus mencetuskan tanda tanya tentang apakah yang berlaku sebenarnya. Sampai pukul berapa tak pasti lagi. Saya cakap kat suami,
Saya lari sebab nampak hantu kat pokok tepi padang tu. Jadi suami pula cakap, dia nampak saya keluar kereta, tapi saya berdiri je kat pokok tu. Dia cakap, dekat 5 minit jugalah saya berdiri kaku dekat situ. Masa tu dia dah rasa pelik, dan sebab tu dia keluar pergi jemput saya dekat kereta, kata Azura. Tak terhenti sekadar tu saja. Pada malam yang sama, makhluk yang bermata anjing tu mengejar untuk mencekiknya. Dia mimpi. Dia mimpi yang makhluk tu kejar dia dan mencekik dia. Dalam mimpi tu, makhluk tersebut berjaya mencekiknya dengan jari-jari panjang, mencengkam lehernya sampai luka. Astaghfirullahalazim. Mimpi tu macam betul, kata Azura. Bangun pagi tu, leher dan bahu saya rasa sakit. Leher jadi teleng, tak boleh nak pusing. Orang tua katalah silap tidur. Badan pun mula rasa tak sedap lah. Jadi saya ajak suami pergi klinik dan doktor kata muscle cramp, kata Azura. Malam tu rasa sakit masih tak berkurang walaupun mengambil ubat-ubatan daripada klinik. Berkongsi tentang mimpinya dicekik hantu, suami mula membaca doa dan berzikir, termasuk menyediakan air penawar sebagai selepas solat Isyak. Dia syak ada benda yang duduk bertinggi atas bahu saya dan cekik leher saya. Takut tak pula dengar ni kan. Selepas kejadian tu, semua dah okey, dah tak sakit lagi. Kadang-kadang tu aku terpaksa juga parking kereta dekat lorong tepi padang tu. Masih lagi lalu dekat pokok tu, kata Azura. Dah tak ada pilihan kan. Tapi dah tak jumpa apalah. Alhamdulillah, nasib baik suami selalu ada. Suami ni, kata Azura, dah tak ada pilihan kan. Tapi dah tak jumpa apalah. Alhamdulillah, nasib baik suami selalu ada. Suami ni, dia berpindah di satu kawasan perumahan. Kawasan perumahan tu memang ada masalah parking lah, parking kereta. So dia terpaksa parking di tempat yang luar daripada kawasan rumah. Lepas tu dekat tepi pokok. Masya Allah, tiba-tiba pokok tu pula ada masalah, ada makhluk yang singgah dekat situ, jadikan rumah dia. Itulah kemungkinan pada malam tu nasib Azura kurang baik bertemu dengan makhluk tu lah kan. Itu yang dikena kacau tu. Kisah yang kedua ni, tajuknya Terjaga dari Tidur. Seorang doktor ni terkedu tengok 6 bantalnya atas katil terpacak di lantai, bergerak-gerak dan mengikik. Mungkin kita masa kecil-kecil dulu seronok bermain bantal bersendirian di waktu malam sebelum tidur. Tapi dalam keseronokan tu, kadang-kadang kita ni tak pasti dengan siapa kita bermain ketika tu. Kumpul bantal, susun keliling badan. Lepas tu feeling macam tidur dalam sarang burung atau kolam. Pernah tak buat masa kecil-kecil dulu? Aku suka buat macam tu masa aku umur sekolah rendah dululah. Tidur macam tu rasa macam lebih selesa dan selamat, macam tidur dalam kubu. Aku suka tidur macam tu. Sampailah satu hari tu, kata Dr. Kamarul Arifin, pada masa tu dia bermain permainan video di bilik sehingga lewat malam. Dia dan 2 adiknya berkongsi satu bilik tidur. Mula-mula menemaninya bermain sehingga mereka terlelap. Nama game tu Battletoad. Pernah dengar tak nama game tu? Game tu agak kelakar lah, tapi entah kenapa tengah main tu rasa tak sedap hati. Timbul rasa seram. Bulu roma aku tiba-tiba berdiri. Ketika tu, lampu bilik memang dah tutup, tapi lampu bilik air menyala dan pintu bilik air terbuka.
Bilik tidur hanya diterangi lampu bilik air. Kelihatan sama-sama, ujar Dr. Kamarul. Jadi perasaan meremang membuatkan dia terus tutup TV, mengumpul semua bantal dalam bilik termasuk yang digunakan oleh adik dia ni sebelum ia disusun di keliling badan. Ada 6 biji semua bantal tu. Lepas tu capai selimut dan berselubung penuh. Kepala sekali dalam selimut. Bila aku ada 2 katil, bilik aku ada 2 katil. Di bawah 2 katil, katil tu ada katil sorong lah dekat bahagian bawah tu. Jika tarik keluar katil sorong tu akan jadi 4 katil. Waktu tu aku berada atas salah satu katil sorong yang telah ditarik keluar. Satu lagi katil sorong masih bawa katil, ujar Dr. Kamarul. Entah berapa lama sebelum tidur, dia kemudian tersedar kerana berasa panas. Dek berselubung dalam selimut terlalu lama sehingga berpeluh. Namun ketika itu dia merasai sesuatu yang aneh. Aku rasa macam ada satu perkara, satu benda yang aneh lah katanya. Aku rabu-rabu sekeliling aku. Mana pergi bantal yang aku susun keliling aku tadi? Jadi aku pun tangan aku capai. Tak ada lah bantal-bantal ni. Jadi aku pun selak selimut dan keluarkan kepala. Tersentak aku bila lihat bantal yang aku susun keliling aku tu semuanya berada di lantai, tetapi dalam keadaan berdiri. Astaghfirullahalazim. Beberapa biji bantal tu dia bergerak-gerak sedikit macam ada benda hidup dalam dia. Siap ada bunyi macam benda mengekik. Mengekik tak apa? Macam tu tambah dia. Jadi perasaan takut dirasai kerana diri rasa seolah-olah dikepung oleh segerombolan makhluk berkelubung. Oleh benda yang jadi perasaan takut dirasai kerana diri rasa seolah-olah dikepung oleh segerombolan makhluk berkelubung. Oleh benda yang tidak bernyawa. Bantal tu katanya tak bernyawa lah, tapi ia bergerak dan bersuara. Paling mencemaskan apabila sewaktu nak bangkit dari katil, baru sedar salah satu bantal seperti sedang mencengkam kaki kirinya. Tadi aku terus meronta dan sepak-sepak kaki. Terkena beberapa bantal dan terpelanting ke katil adik aku. Salah seorang adik aku terjaga dan bangun. Dia duduk. Dia lihat ketilam di tempat kepala dia terletak tadi. Selepas dia lihat tak ada bantal dekat situ, dia terus tinjau sekeliling. Tanpa berbicara apa-apa, dia capai salah satu bantal di lantai yang paling dekat dengan katil dia. Ini budak memang. Dia letak bantal tu atas tilam, rebahkan kepala dekat atas dia dan sambung tidur seolah-olah tak ada apa-apa yang berlaku. Aku pula yang meremang lihat adik aku selamba letak muka dia atas bantal yang tadinya bergerak-gerak. Setelah beberapa saat berlalu dan bantal yang digunakan adiknya tak bergerak, dia melihat bantal-bantal lain pula yang bergelimpang atas lantai. Pegun saja semuanya, tak bergerak. Masa tu aku tak tahu nak buat apa dah. Jadi aku bangkit dari katil dan lompat atas katil adik aku yang satu lagi yang tidur tak pakai bantal. Sampai pagi aku tak boleh tidur. Aku asyik jeling bantal-bantal tu semua, katanya. Menurut Kamarul, sehingga ke hari ini dia tak tahu apa sebenarnya yang berlaku pada malam tu. Peristiwa yang menyeram tu membuatkan juga aku ni tidur tanpa menggunakan bantal dalam tempoh yang lama. Sekarang ni pun aku boleh tidur tak guna bantal sebab pernah terbiasa tidur tak gunakan bantal lah. Kalau tidur dekat hotel, kadang-kadang terasa seram sebab sarung bantal dia warna putih dan lebih gemu. Seram pula kalau bantal tu semua kepung aku. Silat hari bulan, lemas. Apa pun setakat ni tak pernah kena lagi selain malam yang dulu tu lah, kata Dr. Kamarul. Itulah dia perkongsian daripada Dr. Kamarul tentang pengalamannya
bantal yang bergerak-gerak. Sekian. Kisah yang ketiga ni bertajuk akibat tak mahu bersalaman dengan bukan mahram, wanita ni disihir tauke kedai makan. Astagfirullahalazim. Jom kita layan. Gara-gara menolak jabat tangan yang dihulurkan lebih 11 tahun, Kak Milah ataupun Kak Melah menderita akibat disihir seorang pemilik kedai sebuah kedai makan di Langkawi, Kedah. Mengimbas kembali peristiwa yang meragut usia muda wanita terbabit, Awang mengakui dia sama sekali tidak menyangka kakak sepupu dia ni akan diduga hingga keadaan fizikalnya tak ubah seperti mayat bernyawa. Yalah, baginya Kak Melah bukanlah gadis jelita bak bidadari yang sentiasa menjadi idaman para lelaki, tapi hanya seorang wanita yang kecil molek dan berkulit kuning langsat. Namun, dia tak nafikan bahawa sepupunya tu seorang yang manis rupawan dan berperwatakan menarik serta ramah. Mungkin disebabkan keramahannya itulah dia membuatkan lelaki tertarik serta selesa berdamping dengan dia. Kak Melah juga seorang yang ceria dan periang. Tak pernah nampak dia bermasam muka atau marah. Jadi, tak hairanlah apabila dia sangat disenangi rakan-rakan, termasuk tauke kedai makan yang didakwa menyihirnya. Ujar Awang memulakan bicara. Menurutnya, Kak Melah sering ke kedai makan tersebut kerana berada dekat dengan tempat kerja. Tambahan pula, setiap menu yang dihidangkan tersangatlah sedap dan menempati selera walaupun kedai itu baru beberapa bulan memulakan operasi. Boleh dikatakan setiap hari dia ni akan makan dekat kedai Abang Leman sehingga akhirnya mereka bertegur sapa. Kalau tak sempat, dia akan minta tolong rakannya untuk membungkus makanan dekat situ. Harganya pun murah. Apa yang saya tahu, selepas beberapa kali kedua-dua mereka berborak kosong, tiba-tiba salaman. Disebabkan itu, Kak Melah terus bangun dari tempat duduknya dan beredar. Malah dia langsung tidak menjejakkan kaki ke kedai makan berkenaan selepas kejadian pelik tersebut. Ujarnya yang ketika itu tinggal bersama pakcik saudara iaitu ayah kepada Kak Melah yang dipanggil Pak Cak. Orang Kedah tahulah Pak Cak apa kan. Kira-kira 2 bulan selepas peristiwa tu, kesihatan kakak sepupunya tu iaitu Kak Melah semakin merosot, seolah-olah terkena demam kepialu. Badannya pula semakin kurus, manakala kulit pula kelihatan pucat. Kak Melah juga sering demam pada waktu malam dan apabila berada di tempat kerja, badannya akan berpeluh kehangatan. Tetapi dia akan kesejukan apabila berada di kawasan terbuka. Fikiran hanya demam biasa je lah. Tapi semakin hari Kak Melah menjadi lemah sehingga tidak berupaya menyuap nasi ke mulut sendiri. Situasi begitu berlarutan beberapa bulan sehinggalah tiba-tiba Kak Melah dirasuk dan histeria. Masa tu semua orang tengah bersiap sedia nak solat maghrib. Kak Melah berteriak dan terpekik terlolong macam nampak hantu. Dia juga cuba melarikan diri tapi sempat ditahan adiknya Rosli. Tanpa berlengah, Pak Cak memanggil imam yang tinggal berhampiran rumahnya dan selepas direnjiskan dengan air Yasin, Kak Melah kembali tenang. Namun dia tidak pulih seperti sedia kala. Selang beberapa bulan kemudian, Kak Melah kembali meracau dan kali ini semakin ganas. Bayangkan badan dia yang kurus kering boleh menepis 5 orang lelaki yang memegangnya semasa Tok Imam cuba berubat. Setahun berlalu,
keadaan Kak Melah masih juga seperti itu. Pak Cak pun semakin buntu. Mana tidaknya Kak Melah satu-satunya anak perempuan yang dimiliki dan tiba-tiba terkena sihir pula di usia yang baru menjangkau masa tu 18 tahun. Ekoran dari itu, Kak Melah dibawa ke rumah neneknya di Kuala Perlis. Pada masa tu hujan lebat. Pak Cak terus saja mengendong Kak Melah untuk turun dari bot apabila sampai di jeti Kuala Perlis bagi bertemu dengan Tok. Kalau kata orang utara ni, Tok ni sebenarnya nenek lah kan. Setibanya di rumah Tok, dia yang kelihatan lemah terus menjadi kuat sehingga perlu diikat. Tok cuba memulihkan semangat Kak Melah. Sepanjang berada di rumah Tok, Kak Melah langsung tidak melelapkan matanya. Badan dia hanya tinggal tulang dan kulit semata-mata. InsyaAllah. Kadang-kadang dia okey dan boleh bergurau. Kadang-kadang pula diam je. Dia diam membisu. Kak Melah juga akan duduk diam di satu-satu kawasan apabila dia merasakan tempat berkenaan kotor. Sebelum tidur, tilamnya mesti dibersihkan terlebih dulu dan perlu ada langsir beropol dan tingkat, 2 tingkat. Mujur dia tak minta warna kuning sajalah. Apa yang pelik, Kak Melah akan menjadi kaku apabila tiba waktu senja. Dia tidak dapat berjalan dan perlu diangkat ke katil untuk tidur. Jadi kami semua ni memang rasa sedih lah melihat keadaan Kak Melah seperti itu. Berbeza dengan sifatnya yang ceria dan periang. Kalau diikutkan hati, ingin rasanya nak pukul saja si pelaku ni. Tapi apa kendaya, kedai makannya pun dah lama tutup. Selepas hampir 10 tahun yang berlalu, Kak Melah kembali pulih hasil bantuan perubatan daripada seorang ustaz di Gua Cempedak, Kedah. Dia boleh menguruskan diri dan tubuh yang dulunya tinggi tinggal tulang kembali berisi. Pun begitu, dia masih lagi diam 1000 bahasa dan hanya melemparkan senyum tawar apabila ditegur. Menurut awang, Kak Melah kembali pulih seperti sedia kala ketika umurnya menginjak 30 tahun. Lama betul. Itu pun selepas dia sendiri mencari penawar. Macam mana Kak Melah cari penawar? Di sini diceritakan Kak Melah menaiki bas seorang diri ke Johor bagi berjumpa dengan seorang pengamal perubatan tradisional. Ustaz terbabit mengubati Kak Melah sepenuhnya, namun disebabkan apa yang pernah dialami, hijab Kak Melah terbuka yang membuatkan dia dapat melihat benda-benda gaib. Sehingga kini Kak Melah tidak mendirikan rumah tangga walaupun dirinya pernah didekati beberapa orang. Mana tidaknya dia dapat merasakan lelaki yang ingin mengahwininya tu hanya mahu mengambil kesempatan semata-mata. Sebelum mengakhiri ceritanya tu, awang menyampaikan pesanan daripada Kak Melah. Dia pesan, ni Kak Melah pesan supaya kita ni sentiasa berhati-hati walaupun dengan rakan karib dan seboleh mungkin menjaga pemakanan. Maksudnya, elakkan daripada minta tolong kawan membeli makanan atau terus makan apa saja yang diberikan rakan. Jika makan dekat kedai pula, bacalah doa-doa atau ayat pelindung yang diajarkan ustaz supaya terhalang daripada makan di kedai yang menggunakan pelaris. Jadi kakak sepupu si awang ni kata, sepupunya juga menasihati anak gadis di luar sana supaya sentiasa menjaga maruah dan tidak mudah bergurau senda dengan orang yang baru dikenali kerana dikuatiri individu tersebut mempunyai niat yang tidak baik. Sekian, terima kasih. Kisah yang seterusnya, sihir dituju kepada orang terkena kucing.
Peniaga runcit buntu, 5 ekor si bulus, iaitu kucing lah, 5 ekor kucing mati serentak. Siapa letak punjut hitam di rak santan? Masya Allah. Macam mana ceritanya? Okay. Selain melalui situasi yang menyedihkan tu, Kak Jess mengakui sedih apabila beberapa kucing jalanan yang dijaga dan diberi makan tiba-tiba mati berturut-turut. Astaghfirullahalazim. Beberapa hari sebelumnya pula, beberapa hari sebelumnya pula, pekerja yang ada sering bergaduh dan saling bermusuhan antara satu sama lain, sedangkan mereka hanya bekerja berdua saja. Kejadian ini berlaku dalam sekitar bulan Mei lepas dan ia berlarutan kira-kira sebulan. Akak tak rasa apa-apa lagi walaupun pelanggan kelihatan seperti resah, kepanasan semasa berada dalam kedai. Masa tu pun pekerja asyik sakit aja. Dahlah ada 2 orang saja. Apabila berjumpa, mereka pula asyik bergaduh serta saling menyalahkan satu sama lain. Sampai satu tahap tinggalkan akak seorang saja dekat kedai. Astagfirullah. Apabila tinggal seorang saja di kedai, akak rasa suasana kedai macam pelik. Sepertinya ada gangguan sehingga kadang-kadang rasa meremang. Dalam kedai itu pula rasa meremang. Jadi akak ni enggan mengambil pusing setiap yang berlaku. Kak Jess meneruskan perniagaan kedai runcitnya seperti biasa, walaupun bersendirian tanpa pekerja. Namun pada satu hari, dia terjumpa satu bungkusan kecil berwarna hitam dalam kedainya. Kecil, macam punjut saja, tapi dibalut dengan kain hitam. Akak jumpa masa tengah kemas barang kedai. Punjut tu berada di rak santan yang akak jual. Astagfirullah. Memang terkejutlah masa mula-mula nampak benda tu. Tanpa fikir panjang, akak pun sarung tangan akak ni dengan plastik, ambil punjut tu letak di satu tempat lain. Menyangka kejadian aneh tu berakhir selepas penemuan punjut yang dipercayai ada kaitan dengan perbuatan sihir, Kak Jess dikejutkan pula dengan kematian kucing jalanan yang sering menumpang di kedainya. Pada awalnya, seekor saja yang mati. Waalaikumsalam Nur. Terima kasih kerana sudah hadir. Jadi, dia menyangka kucing tersebut mati kerana sudah tua. Namun apabila beberapa ekor kucing jalanan mati berturut-turut, Kak Jess merasakan terdapat kejadian aneh di sekeliling kedai runcit yang dibuka lebih 10 tahun tu. Waalaikumsalam, Rini Kishfa. Okey, bro Faiz sambung lagi ya. Bayangkan dalam 1 minggu tu 4 atau 5 ekor yang mati. Memang akak rasa sedih sangat masa tu. Yelah, walaupun mereka hanya kucing jalanan yang datang berteduh, tapi akak dah rawat kucing tu, bagi makan dan jaga dengan baik. Kalau sakit, akak akan bawa dia ke veteriner untuk dirawat. Sebab itu apabila berlaku kepada kucing-kucing ni, akak terus terfikir nak jumpa ustaz dan berubat. Luahnya dalam keadaan sedih lah. Pada ustaz, dia mengadu setiap perkara yang berlaku. Katanya punjut hitam tu pun diserahkan kepada ustaz, tetapi dia cakap, ustaz kata tak ada apa-apa pun, benda biasa je, kata ustaz. Apabila akak tanya lanjut, ustaz pun cakap yang kucing akan menyerap unsur negatif dalam kedai dan biasanya ujian seperti itu akan berlaku. Tengok betapa besarnya kuasa Allah ni kan. Dia pun berusaha untuk berubat supaya bisnes akak kembali berjalan lancar. Tambahnya sambil memaklumkan, ustaz juga memberi air penawar untuk membersihkan seluruh kedai itulah. Sehingga kini,
Kak Jess masih tak mengetahui siapa yang melakukan sihir dekat kedai dia ni. Malah ustaz juga pernah menyatakan bahawa dia hanya akan membantu berubat dan berdoa kepada Allah kerana setiap kejadian ada hikmahnya. Bersyukur perniagaannya kembali pulih. Kak Jess berharap individu yang melakukan perkara syirik seperti itu diberikan hidayah. Tambahnya, sepanjang tempoh membuka kedai, kejadian seumpama itu adalah yang paling teruk pernah berlaku. Sekian daripada Kak Jess.